Khairi Jamaluddin tidak menolak kemungkinan akan mencabar Ahmad Zahid Hamidi untuk jawatan Presiden UMNO. Pada PRU ke-15 baru-baru ini, Zahid meletakkan Khairi bertanding di Sungai Buloh dan seterusnya tewas di kubu kuat Pakatan Harapan tersebut. Sebelum pilihan raya umum, Khairi berkata bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob perlu bertanding jawatan tertinggi UMNO manakala dia dan Hishamuddin Hussein akan memutuskan siapa yang akan bertanding jawatan nombor 2. Dalam pemilihan UMNO pada 2018, Khairi menentang Zahid untuk jawatan Presiden namun gagal. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah turut menyertai saingan tersebut. Khairi Jamaluddin sebelum ini terpaksa mengosongkan kerusi Parlimen Rembau di Negeri Sembilan untuk memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan yang mana telah menang pada PRU yang lalu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhak untuk membentangkan usul percaya terhadap kepimpinannya di Dewan Rakyat pada 19 Disember, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Osman Said. Bagi Perdana Menteri yang telah mendapat perkenan Yang Tuan Agong dan sokongan daripada sebuah gabungan besar untuk bentangkan usul percaya, maka dia seorang yang berani kerana dia mahu ahli parlimen menunjukkan sokongan mereka kepadanya. Kata Azalina sambil menambah bahawa kebanyakan Perdana Menteri tidak mahu usul percaya terhadap mereka. Perkara ini boleh dibuat perumpamaan seperti ketika orang lain semua takut untuk berhadapan dengan seekor singa, namun Anwar Ibrahim dengan beraninya mencabar singa tersebut. Bapa! Maafkan saya kerana tersasul. Kita kembali kepada berita asal. Pengumuman ini dibuat bagi menjawab keraguan pengurus CPN Muhyiddin Yassin sebelum ini. 4 ahli Parlimen Sabah yang meniagakan Bersatu tidak perlu mengosongkan kursi mereka kerana sudah keluar parti pada awal bulan Oktober sebelum bertanding pada pilihan raya umum ke-15, kata bekas Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Berdasarkan sumber yang boleh dipercayai yang diterimanya, dia berkata 4 wakil rakyat GRS itu bertanding sebagai anggota langsung Gabungan Rakyat Sabah GRS dan bukan di bawah Parti Bersatu. Berdasarkan sumber yang boleh dipercayai, keempat-empat ahli Parlimen Bersatu ini sudah meletak jawatan dalam parti pada awal Oktober, iaitu sebelum PRU 15 lagi. Kata beliau, 4 ahli Parlimen GRS itu ialah Armizan Ali, Khairul Firdaus Akbar Khan, Jonathan Yassin dan Madbol Musa. Ini berlaku di tengah-tengah persoalan jika ahli parlimen yang keluar parti akan tertakluk untuk mengosongkan kerusi mereka di bawah undang-undang anti lompat parti. Mana-mana menteri di dalam kerajaan perpaduan yang didapati terlibat dengan budaya rasuah atau salah guna kuasa akan dipecat serta-merta, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur sekiranya budaya itu wujud dalam kerajaan pimpinannya. Saya juga sudah bercakap dengan ketua-ketua parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri kes seperti ini, rasuah, saya minta pecat mandat sebagai menteri serta-merta. Katanya ketika berucap pada program pertemuan Mahabbah Perdana Menteri bersama ulama dan asatizah di Putrajaya hari ini. Saya mahu buktikan ada anak Melayu gunakan kuasanya untuk membela Islam dan keadilan untuk ditegakkan di Malaysia. Anwar mengingatkan setiap ahli politik untuk membuktikan arena politik bukanlah platform bagi menunjukkan kekayaan serta kehebatan kuasa. 2 individu yang ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah pondok keselamatan diperbuat daripada kontena di Taman Bayam Indah, Lunas di Kulim, Kedah malam tadi dipercayai adalah pasangan kekasih. Bagaimanapun, Ketua Polis Kedah Wan Hassan Wan Ahmad berkata identiti kedua-dua mangsa masih belum dapat dikenal pasti, memandangkan lelaki berusia lingkungan 30-an manakala mangsa wanita berusia lingkungan 20-an rentung antara 70 hingga 80%. Buat masa awalnya, kes ini diklarifikasikan sebagai mati mengejut dan berdasarkan laporan awal bomba mendapati tiada elemen cyanat. Lelaki ini disyai pengawal keselamatan di situ. Pemeriksaan lanjut mendapati pondok keselamatan itu berkunci dari dalam
dan bomba terpaksa menjaga pintu untuk memadamkan kebakaran itu. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat daripada Presiden Timor Leste Dr. Jose Ramos Horta serta mengadakan perbincangan dua hala di Seri Perdana di Putrajaya. Ramos Horta dan delegasi tiba di Malaysia semalam untuk lawatan khas dan antaranya bertemu Anwar bagi membincangkan serta menilai kemajuan kerjasama antara kedua-dua negara selain meneroka ruang kerjasama yang baru. Turut serta dalam perbincangan dua hala itu Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli, Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Norman Muhammad. Malaysia secara aktif sentiasa menyokong Timor Leste dari aspek pembangunan sosial, keselamatan dan ekonomi, terutamanya dalam menyediakan kursus latihan pembinaan kapasiti untuk para pegawai Timor Leste melalui program NTCP. Menteri Belia dan Sukan yang juga ahli Parlimen Segambut, Hannah Yoh, menyalurkan RM29,000 bagi membantu pengurusan Masjid Al-Imam Al-Ghazali membeli sebuah van jenazah untuk kegunaan masjid itu. Beliau berkata peruntukan tersebut merupakan penambahan kepada dana yang telah dikumpulkan pihak masjid itu. Saya percaya van jenazah ini akan memanfaatkan penduduk Segambut yang memerlukan kerana penyewaan sebuah van biasa agak mahal. Katanya kepada pemberita selepas menyaksikan van jenazah yang sedia digunakan di masjid tersebut di Kuala Lumpur hari ini. Dalam pada itu, ia berharap wakil rakyat lain di bawah kerajaan perpaduan turut menjaga kebajikan rakyat di kawasan masing-masing tanpa mengira kaum dan agama. Saya turut berterima kasih kepada penerima dana yang telah membantu membolehkan pembelian van ini. Katanya lagi kepada pemberita. UMNO kata ini negara Melayu, PN kata ini Melayu Islam yang pimpin, PH ini pelbagai kaum. Jadi susahlah orang Melayu nak pilih kerana yang satu Melayu Islam, yang satu Melayu, yang kita ni pelbagai kaum. Saya jawab, saya ni apa? Saya Melayu, saya Muslim. Apa beza dia? Bezanya adalah kita amalkan hasrat budaya Melayu yang sebenarnya. Islam yang menghendaki pimpinan itu jangan khianat dan adil kepada semua. Saya nak orang Cina hormat saya, kasih kepada saya. Saya nak orang-orang India ini tumpah saya, bagus. Bagaimana boleh berlaku begitu kalau saya tidak kasih kepada mereka? Jadi sudah kena yakin. Soal bahasa, soal budaya, soal semangat Melayu tidak pernah kita luntur. Soal Islam, martabatkan Islam, martabatkan Islam, martabatkan Islam. Dan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk yang dijangka berlaku di Terengganu dan beberapa daerah di Kelantan hingga hari esok. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan daerah terlibat di Kelantan ialah di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih. Manakala hujan berterusan tahap waspada pula dijangka berlaku di daerah Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang di Kelantan hingga hari esok. Menurut dalam kenyataan itu lagi, notis kesiapsiagaan ini dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk, terutamanya di kawasan yang berisiko tinggi, untuk berwaspada dengan sebarang kemungkinan akan berlakunya banjir kilat bagi tempoh yang tersebut. Inilah info banjir yang terkini. Jumlah mangsa banjir di Terengganu, Kelantan, Johor dan Perak meningkat setakat 8 malam ini, manakala Pahang merekodkan penurunan kepada 561 mangsa berbanding 581 orang di 11 pusat PPS petang tadi. Di Terengganu, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 593 orang daripada 151 keluarga berbanding 546 orang daripada 137 keluarga petang tadi.
Di Kelantan, 4 PPS di Rantau Panjang, Pasir Mas kini menempatkan 1,049 orang daripada 341 keluarga terjejas. Manakala di Johor, jumlah mangsa banjir di PPS di Segamat meningkat kepada 27 orang berbanding 22 pada jam 12 tengah hari tadi. Sementara di Perak, mangsa banjir meningkat daripada 117 orang kepada 125 orang melibatkan 29 keluarga.